Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tak dah? Tak dah? Ya, selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Dia YouTube dah ada kan? Dah ada dah. Okey, dah ada. Tak ada. Ada. Check dulu YouTube. Dah start dah ni. Right. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah kerana terus bersama dengan saya di Facebook, YouTube, Twitter. Dalam YouTube ada kan? Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kan? Ada sekarang ni? Terima kasih. Cantik. Suara macam mana bang? Suara abang dengar okey? Okey kan? Saya dah switch tadi. Saya lupa nak switch kepada attempt tadi kan. So bila switch pada attempt ni nampak dia double, lebih apa orang kata, lebih clear lah kita kata. Alhamdulillah. So insyaAllah malam ni terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama dengan saya. Terima kasih kepada semua yang menonton saya di YouTube, Facebook dan juga sekarang ini di Twitter serta TikTok kita. Terima kasih, tolong share tuan-tuan yang berada di TikTok kita pada malam ini. Alhamdulillah malam kesekian malamnya Ramadan kita. Walaupun kita berpuasa, beramal ibadah dan sebagainya, tetapi kita akan terus live orang kata untuk kita memastikan that we are not ketinggalan dalam live kita yang terkini. Okay, sorry. Saya tengah betulkan saya punya sistem tadi. Jadi tolong share tuan-tuan, tolong share, tolong subscribe, tolong tap love. Siapa yang dekat Facebook tu tolong tap like sebagainya. Jadi kita sama-sama akan dapat manfaat daripada live kita. Malam ni insya-Allah saya akan menyentuh beberapa perkara. Satu mengenai cerita bahawa Ustaz Wan Ji menyatakan bahawa memang betul Najib memang berada dalam penjara, tapi ... Dia ada tapi dia. Dia ada wawancara di Malaysia Kini menyatakan tapi. Dia kata tapi. Tapi apa? Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, malam esok insya-Allah kita akan menemu ramah Ustaz Wan Ji secara live. Kita akan ada live session bersama Ustaz Wan Ji, dan dalam session tersebut kita akan menyentuh antara lain adalah mengenai isu-isu semasa. Kan, isu-isu semasa, tapi pengalaman beliau di sebalik jeriji. Tajuk kepada dia punya talk tu pun adalah pengalaman di sebalik jeriji. Kan, kisah di sebalik jeriji. Maksudnya kisah di sebalik prison. Saya personally dah dengar dah cerita beliau lama, daripada kita orang jumpa itu daripada 10 malam, 11 malam sampai pagi kita orang bercerita macam-macam pengalaman, kisah suka duka orang yang dijumpai. Dan kalau tak silap saya, ada orang yang masuk Islam. Nanti itu kalau tak silap, saya banyak sangat cerita kan. Esok kita akan dengar eksklusif bersama dengan beliau. Ada dua tajuk. Satu, pengalaman beliau di jeriji, dan kedua, komentar beliau tentang isu semasa, terutama melibatkan Khawarij dan juga sewaktu dengannya. Tapi kita akan cuba buat dengan Ustaz Wan Ji ni satu program berkala lah tentang isu-isu semasa. Tetapi doakanlah semoga berjaya, semoga dapat dilakukan. Baik. Topik lain insya-Allah kita akan menyentuh Sanusi dicabar saman wanita mengenai isu Kedah Agro. Skandal Sarawak Pay dan di Bazar App Sarawak menebal dengan wang pengguna tidak dapat dikeluarkan. Kenapa padu dikritik YB Karim? Padang Stadium Bukit Jalil salah Hans Isaac menteri, atau sebenarnya ada entiti lain yang menjadi dalang di sebalik masalah stadium di Bukit Jalil? Dan penceramah di penjara buat hantaran jelek terhadap YDPA tuan-tuan. Terima kasih. Thank you very much and terus support kita pada malam ini insya-Allah. Dan insya-Allah dan kita akan cubalah sebaik mungkin untuk kita entertain. Alright, terima kasih semua. Saudara Is, minuman diet tu apa nama yang saudara ambil? Saya ambil ketiga-tiganya kaula, tapi saya advise kalau pagi tu ambil yang keto, ambil yang keto. Hari tu saya ada tersilap sedikit fakta, tak adalah banyak. Dia ada satu tu yang saya share tu, dia sebenarnya dia adalah untuk lean muscle fuel. Yang Nugevity tu adalah lean muscle fuel. Maksudnya dekat angkasa lepas ini, produk itu adalah produk yang didevelopkan oleh
supply ataupun oleh company yang memang supply untuk NASA. Mereka memang supply untuk NASA. So bila mereka supply untuk NASA, nak memastikan bahawa apa orang kata angkasawan itu mendapat nutrien yang betul, yang baik untuk meresap ke dalam dia punya muscle. Sebab kan dia orang tak exercise, dia orang tak boleh nak berlari, dia orang tak boleh nak exercise. Jadi kalau sekiranya tak exercise, maka tak bergerak. Jadi lama-lama kalau turun ke bumi, dia punya muscle tu akan worn out lah. Jadi dia create, dia buat, dia extract daripada plant dan make it easy untuk diabsorb ke dalam muscle. Jadi saya tanya pada owner tu. So maksudnya kalau orang tu bedridden, kalau orang tu tak boleh ni yalah bedridden sebab dia sakit ataupun mungkin dia atas kerusi dan sebagainya. Sesuai lah. Dia kata memang sesuai sebab dia instead of yalah kalau kita tak berjalan lama-lama, tuan-tuan kalau kita bedridden atau ada orang saudara kita bedridden, kalau kita berjalan tak berjalan, kalau kita tak berjalan, lama-lama muscle kita makin mengecut dan akhirnya kita sukar untuk nak recover balik muscle. Jadi benda ni boleh membantu dan dia plant based. Maksudnya dia bukannya chemical dalam lab dia combine dia tak, dia plant based extract daripada apa? Daripada kalau dia tak silap saya daripada ada dia punya tu dan dia zero sugar. The most important thing dia adalah zero sugar. Bila kita sebut tentang apa orang kata bedridden ni tuan-tuan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada menteri agama kita, menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Naim jalani pembedahan buang kelenjar air liur. Semoga beliau diberikan kesembuhan, kita doakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Mokhtar akan menjalani prosedur rawatan pembedahan kecil membuang kelenjar air liur mengandungi batu karang. Menerusi laman X, Muhammad Naim berkata prosedur berkenaan dijangka berlangsung pada pukul 8 pagi. Kelenjar ini perlu dibuang untuk mengatasi kesakitan yang saya alami sepanjang minggu ini. Beliau pada masa sama turut memohon doa agar pembedahan tersebut berjalan lancar. Kita doakan insya-Allah semoga beliau di pembedahan tersebut beliau diberikan kemudahan dan pembedahan itu berjalan dengan lancar. Ni saya masukkan kalau sekiranya tak adalah kita minta Dr. Naim ni bedridden, tetapi poinnya adalah kalau sekiranya bedridden dalam keadaan demikian, di sinilah kita akan dapat lihat bahawa ada di antara mereka yang tak after weeks and months. Sebenarnya kalau kita bedridden ni tuan-tuan, 3 hari ke atas kita punya muscle tu dah mula start worn out. Jadi kalau nak tahu tentang produk tu, tuan-tuan pergi ke contact admin saya lah. Okay? Ni saya cerita sebab owner dia beritahu saya. Saya nak kena betulkan lah benda tu. Alright. Okay, habis kat situ. So kita doakan semoga Dr. Naim, doktor dia, YB Menteri Muhammad Naim, apa orang kata, selamat dalam menjalani pembedahan dan diberikan kesembuhan. Okay. Satu berita ni tuan-tuan. Beras tempatan tak hilang tapi diseleweng. Ya ke? Okay. Iklan. Ya tuan dia akan jadi macam ni kalau alright. Muka depan Utusan Malaysia pada 15 Mac lalu memaparkan misteri kehilangan beras tempatan di pasaran seluruh negara termasuk di Kedah, negeri jelapang padi. Sudah beberapa kali dikatakan tentang wujudnya tangan-tangan gaib yang memborong beras tempatan dari kilang dan dibungkus dengan label beras import untuk mendapatkan keuntungan berganda. Pergilah ke mana-mana pasar raya, kita pasti menemui lambakan beras import. Manakala sudut kecil rak beras tempatan tetap kosong. 3 bulan lepas saya pergi ke sebuah kilang. Yang menulis ni adalah Datuk Said Alwi, bekas Ketua Pengarah ICU Jabatan Perdana Menteri. Pengguna hanya mampu meneka bahawa pasaran beras diselewengkan oleh tangan gaib untuk menjana keuntungan. Apakah tindakan pihak berkuasa untuk mengatasi masalah ini? Keadaan boleh menjadi semakin parah bila harga beras yang sebenar diimport semakin meningkat kerana terdapat negara pengeluar beras berhenti atau mengurangkan ekspor beras-beras ke negara kita. Now, saya tidak menolak kemungkinan itu tuan-tuan. Saya tidak menolak kemungkinan bahawa sebenarnya memang terdapat masalah terhadap beras import kita. Memang terdapat masalah terhadap beras import kita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sebenarnya kalau ikut data daripada Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, beras import kita sebenarnya cukup. Iaitu 60% beras tempatan, 40% beras import.
kan, beras bukan beras import, supply beras kita sebenarnya cukup, iaitu 60% beras tempatan, 40% beras import. Now what happened? Apa yang berlaku? Jadi kenapa tak cukup is? Problem is beras tempatan bernilai lebih kurang dalam RM28. RM28 28 ke 26, lebih kurang lah, RM26. Sedangkan beras import paling murah pun RM32. Jadi kita ni tuan-tuan, kita ni mungkin satu rumah pakai berapa? 20 kilo, 10 kilo, 20 kilo sebulan kita katakan 30 kilo lah sebulan. Yang banyak pakai ni sebenarnya ialah penggerai-penggerai, itu yang pertama, penggedai-penggedai, restoran-restoran, dan mereka memang beli dalam jumlah yang sangat besar. Yang ini kita kena akui, jumlah yang mereka beli sangat besar, itu yang pertama. Yang kedua, kita tak menafikan terdapat penyelewengan juga. Jadi macam mana kita nak elakkan ataupun nak memastikan perkara ini tidak berlaku? Kita tak boleh nak halang apa orang kata restoran-restoran membeli. Dan dia beli, bukan dia beli dekat kedai masa dah sampai kedai, dia beli masa dekat kilang. Masa dekat kilang, dan dia orang beli bukan macam kita kan, rumah kita pakai 20-30 kilo. Dekat kilang dia beli mungkin bertan sebab dia nak stok. Mungkin beratus kilo, kalau tak bertan pun beratus kilo kita kata. And disebabkan keadaan itu menyebabkan perkara apa orang kata, kita tak boleh nak ada measure sekarang ini ataupun ada kecukupan dengan beras tempatan. Now, how to solve this problem? One of the ways lah sebenarnya untuk kita solve problem ini ialah untuk kita nak melambakkan pasaran tempatan dengan beras tempatan at least 100%. At least 100%. So kita sekarang ini 60% kita sudah capai. So nak capai 100% tu kita perlu lagi tempat yang lebih besar, kita perlu juga apa orang kata macam pengeluaran yang lebih banyak, dan yang penting cuaca. Kan macam sekarang ini kita dapati cuaca terlalu panas, memberi kesan juga kepada pengeluaran beras di apa orang kata di Kedah umpamanya, even di Selangor juga memberi kesan kepada pengeluaran. Jadi daripada situ kita faham bahawa sebenarnya benda yang kita perlu adalah untuk kita nak memastikan bahawa sekarang ini kita berada dalam kecukupan at least for the next 2 years lah, 6 months daripada sekarang. So benda tu kena ada. Import ni sepatutnya jadi benda yang suplemen saja. Kan? Tetapi ramai yang mengambil kesempatan dengan meletakkan bahawa import itu dicampurkan dengan beras tempatan, berlaku penyelewengan. And that's what happened. Jadi kita tak boleh nak kontrol 100%, tetapi dalam masa yang sama kita dah kena ada alternatif. Kita kena fikirkan. Antara lain yang kita kena fikirkan adalah bagaimana kita nak membanyakkan lagi beras-beras tempatan kita. Sebelum sekarang ini 60%, mungkin kita akan tingkatkan jadi 100% atau 110%. Macam yang pernah berlaku dengan telur bukan pernah berlaku dengan telur sebelum ini 110%. Kita kena bergerak ke arah itu sudah. Kita dah tak boleh berharap lagi dengan beras import. Beras import ni kalau sekiranya tekak orang-orang yang mungkin tak boleh makan beras tempatan lah. So mungkin dia tak biasa dengan beras-beras kanji, mungkin dia biasa dengan basmati, dia biasa dengan beras-beras yang orang kata mewah-mewah, itu dia beli beras import. Dan sekarang ini kita belum sampai lagi ke peringkat itu. Okey, belum sampai lagi ke peringkat itu. Baik. Seterusnya. Bentar Right. Ustaz dipenjara 5 bulan, denda 8,000 buat hantaran jelik terhadap Agong. Abdul Malik Tengah ketika didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong menerusi kumpulan WhatsApp. Seorang ustaz dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda 8,000 oleh Mahkamah Session atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong menerusi kumpulan WhatsApp 2 tahun lalu. Hakim Azizah Ahmad menjatuhi hukuman itu setelah tertuduh Abdul Malik 63 menukar pengakuan kepada bersalah dalam prosiding sebutan semula kes hari ini. Tertuduh yang juga penceramah berdepan hukuman pertambahan iaitu penjara 2 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mahkamah memerintahkan hukuman penjara terhadap tertuduh berjalan serentak bermula tarikh ditangkap iaitu 23 Januari lalu. So kalau dia masuk penjara 5 bulan, so dia balance dalam 2 bulan lagi lah. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain dalam kumpulan WhatsApp soal jawab tasawuf. Hantaran itu telah dilihat pada pukul 8.30 di Batu 10, Kampung Padang, Bota Kiri
di Perak Tengah pada 22 November. Tapi kesalahan, denda 50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Bermakna dekat sini tertuduh iaitu Ustaz Abdul Malik ini telah pun mengaku bersalah, menukarkan kenyataan beliau daripada tidak bersalah kepada bersalah. Jadi daripada situ kita dapat lihat maka beliau terus dijatuhkan hukuman. Mungkin sebelum itu dia memilih untuk perbicaraan, tapi sekarang dia memilih untuk apa orang kata untuk mengaku salah lah. Now, yang bestnya tuan-tuan, apabila dia mengatakan bahawa ini adalah kumpulan dalam WhatsApp, kumpulan sufi, tasawuf. Kita tahu kalau kita tengok tasawuf ni tuan-tuan, tasawuf ni sebenarnya adalah satu kumpulan yang sepatutnya mempunyai akhlak yang tinggi. Dia ada disiplin dia yang tinggi. Dia ada apa orang kata pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs dia yang tinggi. Dan dilihat sebenarnya kumpulan tasawuf ini sepatutnya menjadi satu medan membentuk jiwa. Tetapi sebaliknya kumpulan itu dilihat menjadi, ataupun WhatsApp itulah, bukan seluruh orang di dalam WhatsApp tersebut yang bersalah inilah dilihat menggunakan kesempatan itu untuk menghantar apa orang kata hantaran jelek terhadap yang di Pertuan Agong sehingga menyebabkan beliau dipenjarakan. Nah, kalau kita tengok Januari, apa sebab dia? Antaranya adalah stalking lah. Saya tak tahu sama ada isu stalking ataupun isu lain. Tapi pada masa itu ramai yang menghantar apa orang kata dan juga posting di social media berkenaan dengan perkara-perkara yang jelek. Cuma di social media, terutama Facebook, mereka banyak menggunakan kata-kata ataupun nama-nama palsu. Jadi bila mereka menggunakan nama-nama palsu, benda tu tak kena lah. Tapi ustaz ni sebab ada nombor telefon kat situ, itu yang dia kantoi tu. Jadi yang lain tu tuan-tuan, sebenarnya apa tujuan dia? Dia more kepada nak memporak-perandakan negara kita. Itu je tujuan utama dia. Memporak-perandakan negara kita sebab dia tak ada modal lagi nak kenakan kita tuan-tuan. Dia tak ada modal lagi nak kenakan kita. Saya terbaca ada satu posting tadi tu. Dulu beria-ia berguling-guling atas tanah lawan GST. Sebab saya tengok yang post tu orang PAS. Dia tak tahu ke pada tahun 2014 tu yang lawan GST tu termasuklah orang PAS. Termasuklah pemimpin-pemimpin PAS. Termasuk yang berarak sekali buat ceramah tu orang-orang PAS lah. Saya pelik. Tiba-tiba dia amnesia pula bila dia tak jadi kerajaan, dia pula amnesia. Dan kita tengok sekarang ni GST tak ada. So dalam masa yang sama, kenapa perkara ini berlaku dalam hantaran-hantaran jelek? Dia tak mampu untuk nak bantai kita dalam polisi-polisi. Kan? Dan di dalam UMNO itu sendiri di dalam UMNO itu sendiri, Fuad Zakarshi sendiri membantai Rafizi dengan mengatakan bahawa Rafizi gagal, formula dia gagal dan sebagainya. Rafizi mengatakan itu isu peribadi sebab dia kalah waktu jadi jasa dahulu. Fuad kata tidak. Fuad Zakarshi mendakwa kritikannya terhadap sistem pangkalan bukan bersifat peribadi seperti didakwa Rafizi. Malah katanya dia tidak mempunyai masalah peribadi dengan timbalan presiden itu. Rafizi dakwa kritikan saya bersifat peribadi. Menurutnya saya tetap tidak akan puas hati walaupun Malaysia menjadi karaya. Sedangkan itulah sikap dia masa Najib jadi PM. Semua tidak betul. Najib mahu Malaysia jadi negara berpendapatan tinggi. Dia pula kerja menghasut. Tapi bukan Najib dia dapati bersalah ke? Kan? So betul apa yang Rafizi buat? Ke salah? Sekarang dia tahu CRL itu bagus. HSR, PAN, Borneo, GST, Tun Razak Action Rapid. GST, bila masa kita kata GST itu bagus? Dan manfaat kepada rakyat negara, tulisnya dalam hantaran Facebook. TRX tu tak boleh buat apa, takkan nak roboh pula kan? Rapid, BRIM tu tuan-tuan, kita tukar kepada STR. Yang penting sasarannya. Dia bukan isu BRIM tu. Yang penting sasarannya. Bagaimana sasaran itu sampai atau tidak kepada rakyat, itu isu dia. Dan kenapa disampaikan? Disebabkan pada waktu itu ada masalah dengan, yes, you guessed it, 1MDB untuk menutup isu-isu tersebut. Kan? Saya boleh sebut sebab pun ada sebut Majlis Kerja Tertinggi. Saya ni orang biasa je tuan-tuan. Takkan saya sebut kena tegur puan sebut tak ada benda. Kan? So kalau kita tengok dan nilaikan sekarang ini, bila dia kata tak setuju dengan negara berpendapatan tinggi. Siapa kata tak setuju dengan negara berpendapatan tinggi? Kita tak pernah kata tak setuju. Seingat saya dalam kempen politik kita tak pernah kata kita tak setuju dengan negara berpendapatan tinggi. Apa yang kita tidak setuju sebenarnya adalah apabila kita menggunakan kekayaan negara bukan untuk mengaya ataupun meningkatkan pendapatan rakyat.
yang tinggi dalam negara berpendapatan tinggi ini adalah setengah-setengah golongan kroni saja. Yang itu yang jadi masalah. Sebab itu antara perkara yang kita lawan, perkara yang kita bantah dan perkara yang kita bahaskan. Kan? Dan akhirnya hari ini ASB 2 thank you for sustain. Bro appreciate, thank you for sustain. ASB 2 agih pendapatan 5.25 sen seunit, ASM 4.75 sen seunit. ASB hari ini, ASNB dan juga PNB mengumumkan pengagihan 5.25 sen seunit bagi amanah saham Bumi Putra dan amanah saham Bumi Putra 2 pada 31 Mac 2024. Sebanyak 670 juta bakal memanfaatkan 552,297 pemegang unit. Mereka juga mengumumkan pendapatan 4.75 sen bernilai 1.33 bilion untuk amanah saham Malaysia bagi tahun keuangan yang memanfaatkan 699,807 pemegang unit. Kedua-duanya memperoleh pendapatan menerusi pendapatan terrealisasi dan dividen daripada pelaburan domestik dan antarabangsa, dia kata. PNB berkata pengagihan pendapatan adalah bersamaan dengan jumlah pulangan masing-masing yang sebanyak 5.25 dan 4.75%. Kedua-duanya mengatasi penanda aras deposit tetap 12 bulan Maybank iaitu 2.84 sebanyak 241 mata asas. Okey, so maksudnya lebih daripada FD lah. So ASB maka lebih daripada FD, maka daripada situ kita dapat lihat bahawa akhirnya pelaburan di dalam ASB ASNB ni adalah lebih baik daripada pelaburan di dalam apa orang kata fixed deposit. Tahniah kepada PNB dan semoga terus kita agih-agihkan pendapatan dan kita tingkatkan lagi pelaburan kita insya-Allah supaya menjadi lebih baik pada masa akan datang. Alright. Okay. Sina itu betul. KKM siasat dakwaan pesakit meninggal dunia akibat kegagalan ventilator. Kementerian Kesihatan menubuhkan jawatankuasa penyiasat bebas bagi menyiasat dakwaan seorang pesakit meninggal dunia dan seorang lagi mati otak di Hospital KL kerana berpunca kerosakan mesin ventilator baru-baru ini. Menterinya Datuk Zul berkata, mesyuarat jawatankuasa itu telah bersidang pada 9 Februari lalu. Pengendalian mesyuarat melibatkan penelitian terhadap dokumen, rekod perubatan pesakit, rekod prosedur garis panduan serta ada dan temu ramah setiap anggota kesihatan yang terlibat dalam perawatan pesakit. Pihak hospital juga akan berjumpa dengan waris pesakit dan memaklumkan hasil siasatan, katanya. Dr. Zul menjawab soalan Lim Lip Eng, PH Kepong yang bertanya mengenai dakwaan satu laporan seorang pesakit meninggal dunia dan seorang lagi mati otak di HKL berpunca kerosakan ventilator. Mengulas lanjut, beliau berkata berdasarkan fakta kes, pesakit telah didaftarkan masuk ward pada 9 Januari 24 dan didiagnos mengalami alleged ingestion of foreign body dan telah mengalami pembedahan pada 10 Januari dan disahkan meninggal pada 20 Januari. Seorang pesakit lagi telah didaftarkan hospital yang sama pada 25 Januari. Pesakit telah didiagnos mengalami septic shock secondary to left lower limb necrotizing facilities. Pesakit telah disahkan meninggal dunia pada 26 Januari lalu. Now, dalam hal medical accident, incident ni tuan-tuan, medical incidents yang menyebabkan kematian, kita tak boleh terus buat conclusion mengatakan bahawa ventilator itu rosak, therefore menyebabkan kematian. Okay, kita tak boleh terus buat conclusion demikian. Yang itu nanti bergantung kepada siasatan daripada pihak berwajib dan pihak jawatankuasa yang telah ditubuhkan. Namun begitu, kenapa? Sebab dia melibatkan banyak perkara. Dia melibatkan banyak aspek. Satu antaranya adalah penyakit itu sendiri. Dia kalau kena saman, especially dalam medical negligence, dia ada satu test dipanggil apa orang kata balance of probability. So kalau negligence itu reasonable people, adakah akan ambil tindakan yang sama? Akan menggunakan tindakan sama, itu yang pertama. Yang kedua, siasatan itu hendak dilakukan terhadap ventilator tersebut. Adakah benar ventilator itu telah rosak, tidak mengikut SOP yang sepatutnya, menyebabkan kejadian itu berlaku? Kalau benar, maka saya boleh bagi tahu keluarga si mati boleh menyaman hospital HKL dan juga HKL lah, kita kata kerajaan Malaysia tak pasti,
dalam kes ini kerana menyebabkan kematian. Okey, so itu sedikit daripada kita. Tetapi isu ventilator ini sebenarnya kalau ikutkan daripada zaman masa 2020 masa kita beli, tapi kita tak pasti sama ada ventilator ini adakah sama dengan ventilator yang apa orang kata yang dibeli oleh pada zaman KJ memerintah suatu masa dahulu. Baik. Okey, habis kat situ tuan-tuan. Saya nak cerita sikit tentang tentang baru-baru ini kan ada perlawanan bola sepak di antara Malaysia dengan Oman kan. Pertandingan bola sepak di antara Malaysia dengan Oman. Malaysia kalah 2-0 dekat Oman, dekat Saudi dia main itu. Dekat tempat sana lah, dekat away pun dia kalah 2-0, maka agregat kalah 4-0. So rakyat pada masa itu, netizen terutamanya, dia zoomkan kepada padang bola. Sebab beberapa minggu sebelum itu Ed Sheeran ada mengadakan konsert. Jadi mereka zoom kepada padang bola, mengatakan bahawa sekarang ini padang bola masalah. Dan yang mereka blame kebanyakannya adalah mereka blame Hans Isaac. Perasan tak Hans Isaac, dia senyap dalam isu ini. Okey, dia senyap dalam isu ini. Sebenarnya tuan-tuan, esok akan ada satu mesyuarat ahli lembaga pengarah bagi pertubuhan stadium PSM ni, Pertubuhan Stadium Malaysia. Perbadanan Stadium Malaysia akan mengadakan mesyuarat esok hari dan mereka akan memanggil antaranya adalah kontraktor kan yang bertanggungjawab terhadap isu padang tersebut. Isu padang bukan spesifik padang, isu padang, isu rumput padang tersebut. Okey. Now, saya akan dedahkan tidak lama lagi siapakah yang dapat kontrak. Tapi saya boleh katakan dia dapat kontrak ini pada zaman Perikatan Nasional memerintah dan kontrak dia hanya akan tamat pada kira-kira September tahun ini. Okay. Isu dia tuan-tuan adalah apabila dia, Hans Isaac ni bukan pakar dalam rumput. Yang pakar dalam rumput tu kontraktor. Sebab ada orang katanya, kenapa tak pergi pecat saja kontraktor itu? Tak boleh. Kontrak itu sehingga September ditandatangani pada tahun 2020 atau 2021 macam tu. Telah ditandatangani pada zaman 2021 atau 2022 macam tu. Nanti akan ada pendedahan dia secara terperinci siapa kontraktor ini. Now, apa yang berlaku, apa yang diberikan kepada saya, apa yang diceritakan kepada saya, bila satu-satu konsert nak diadakan di Padang, di konsert ni bukan Padang negara kita je buat. Banyak negara lain di dunia pun buat konsert kat Padang. Tetapi isunya adalah, adakah rumput tersebut boleh tumbuh sebelum satu-satu perlawanan seterusnya? Kontraktor mengatakan dan memberi jaminan tak ada masalah, tak ada isu, 3 minggu boleh. Hari-hari dia kata boleh. Come hari pertandingan, rupanya tak boleh. Now, dia identify kemungkinan rumput yang dicadangkan itu tidak sesuai sebenarnya. Hakikat daripada awal rumput itu sebenarnya tidak sesuai nak digunakan. Ada yang kata, tapi rumput itu digunakan juga di di Johor, di Stadium Johor. Yang itu saya tak pasti. Mungkin Johor dia berbeza sedikit kerana apa? Di samping kita tanam rumput, maklumat yang saya dapat, ada 3 lagi faktor untuk memastikan rumput itu bagus. Yang pertama adalah air, of course. Air tak ada isu dekat Stadium Bukit Jalil ni. Pengairan tak ada masalah. Yang kedua, pencahayaan. Dan yang ketiga, udara. Masalah dengan Stadium Bukit Jalil adalah daripada sudut udara. Angin yang untuk masuk ke dalam stadium itu tak cukup. Masa dia bukan masa sekarang tuan-tuan, masa design stadium itu satu masa dahulu. Kemudian disebabkan stadium itu menggunakan konsep dom, maka cahaya di dalam stadium itu tak sesuai. Bukan semua rumput rumput yang itu. Zion ke apa nama rumput tu? Zion or something like that lah. Ada rumput yang digunakan. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah ini? Esok kalau kita tengok maklumat yang saya terima keluar daripada berita, PSM akan adakan mesyuarat isu padang perbadanan seawal minggu depan. Minggu depan bukan esok, minggu depan. Esok. Perbadanan Stadium Malaysia bakal mengadakan mesyuarat pasca nilai postmortem berkenaan isu padang Stadium Bukit Jalil pada awal minggu hadapan. Perkara itu disahkan PSM menerusi laman X yang memaklumkan mesyuarat mengenai gelanggang keramat skuad Harimau Melaya itu akan diadakan bersama juru runding dan kontraktor. Dia ada konsultan, dia ada juru perunding ni konsultan
dan kontraktor padang. Dia sebenarnya masalahnya pada juru runding ni. Sebab kontraktor ni apa yang disuruh tanam, dia tanam je. PSM committed untuk terus membuat penambahbaikan dan akan memberi maklum balas kepada postmortem. Keadaan padang menjadi perdebatan hangat susulan tular sebuah video dan gambar permukaan padang yang rosak setelah penganjuran konsert Ed Sheeran pada 24 Februari. Okey, gambar ini tuan-tuan adalah gambar selepas konsert. Sebenarnya kalau ikutkan, dia selepas konsert, selepas itu dia tak macam ni. Dia better, tapi still tak berada dalam situasi yang sepatutnya. Malah isu sama turut berlaku November lalu apabila PSM membenarkan Coldplay dianjurkan sekaligus mengakibatkan permukaan padang rosak meskipun rumput Zion Ziosia, betul lah, Zion Ziosia itu baru ditukar. Selain itu, pasukan Malaysia dan Oman turut tidak digunakan berlatih sehari sebelum perlawanan. Para netizen, terutama bola sepak tempatan, mengkritik keadaan dan Malaysia dan Oman yang menyaksikan keputusan Malaysia kalah 2-0. Tetapi Malaysia kalah 2-0 bukan sebab isu padang, tuan-tuan, dia memang kalah 2-0. Tapi apa yang poin saya nak bawa kat sini juga berkenaan dengan isu ni, number one, kalau kita kena faham, bukan sebab Hans Isaac tu kawan saya, tak ada isu tu. Hans Isaac tu adalah non-executive director. Okay, keputusan untuk nak lantik kontraktor, keputusan untuk mengikut dan memastikan kontraktor itu dibuang dan sebagainya adalah keputusan CEO dan keputusan daripada board, executive board directors. Hans mempengurusikan yang mesyuarat PSM itu, Hans Isaac akan mempengurusikan. Keputusan sama ada nak ambil kontraktor, rumput apa dan sebagainya, bajet dan sebagainya, itu keputusan CEO dan juga executive directors. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita nak kena faham bahawa CEO yang dilantik pada zaman Perikatan Nasional dahulu telah pun ditamatkan kontrak kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Sudah pun ditamatkan kontrak by end of last year lah. End of last year, I think end of last year sudah ditamatkan kontrak, tidak disambung. Sekarang ini dia acting CEO, tengah menunggu ambil CEO yang baru. Jadi dalam keadaan ini, tuan-tuan, apa orang kata, keputusan-keputusan itu kita kata terpulang kepada CEO yang baru nanti. Tetapi sebab itu saya tengah menunggu apakah postmortem dan apa perkara yang nak dicadangkan nanti. Berkemungkinan besar bagi saya kita tak boleh guna. Ini bukan saya cakap. Kena ambil konsultan baru, kena memastikan bahawa rumput yang kita guna tu rumput yang jenis lain. Dia orang dapati bahawa Zion ini tak sesuai. Di stadium Johor dia sesuai, macam saya kata, 3 elemen tadi. Air, angin dan juga pencahayaan. Di stadium Johor 3-3 ni cukup. Di apa orang kata, di Bukit Jalil air cukup. Tetapi isunya adalah 2 tadi tu, pencahayaan dan juga angin. Dua daripada 3 masalah ini menyebabkan rumput Zion ini tak sesuai untuk digunakan di stadium itu. Mungkin kena guna rumput lain yang lebih sesuai. Yang tu nanti terpulang kepada pihak PSM untuk menentukan bagaimana. Alamak, saya lupa rekod lah bang, tapi tak apalah. Tak ada hal. Okey, bagaimana tu itu terpulang kepada mereka. So nanti habis cerita itu, insya-Allah kita akan bawakan cerita yang berlaku, bagaimana dia berlaku, dan siapa sebenarnya orang yang saya masukkan ini, konsultan ini siapa yang melantik dia. Kan, siapa yang melantik dia? Kenapa kita tak boleh buang? Kita tak boleh buang, macam saya kata, dia ada kontrak sehingga hujung tahun ini, September ni. Dia ada kontrak sehingga September ini. Okay, alright. Saya buat cerita Sarawak lah pula, tuan-tuan. Baru-baru ini kita dikecohkan Sarawak tak setuju dengan padu. Okay, Sarawak tak setuju dengan padu. Abang Jo hari ini membuat kenyataan, Premier mengatakan bahawa terlalu terperinci data dan sebagainya. Bagi saya semua itu alasan lah. Kemudian saya bangkitkan, walaupun ada di kalangan orang Sarawak tak puas hati dengan saya kan, dia kata isu Ardi kau mana tak boleh samakan. Saya kata kalau padu itu dikatakan membogelkan rakyat Sarawak, bagaimana dengan antaranya, saya bagi contoh Sarawak Pay. Kalau dia kata padu minta nombor akaun, Sarawak Pay pun minta nombor akaun. Oh, padu ada PDPA, Sarawak Pay ada PDPA, padu ada OSA. Kita kata kan, ada OSA, dia di bawah OSA, Official Secret Act, lagi tinggi daripada PDPA. PDPA ni akta bawah, OSA ni lagi tinggi, tuan-tuan. Penjara seumur hidup kalau spying. Penjara boleh maksimum seumur hidup tu. Kalau PDPA setakat denda je.
Kita nak cerita. Tapi saya kata Sarawak Pay, dia punya provider untuk sistem dia adalah Union Pay, iaitu satu syarikat yang dimiliki 100% oleh kerajaan China. Tak lama lepas tu, saya pernah dengar sebenarnya tentang DiBazaar Apps yang juga didevelopkan oleh satu company dan mereka bekerjasama dengan Sarawak Pay. Dan DiBazaar Apps ni digunakan untuk membayar macam-macam. Loan rumah, bayar barang-barang, terima bantuan kerajaan dan sebagainya. Dia Sarawak Pay, DiBazaar Apps ni lah untuk kegunaan. Dan idea dia adalah, DiBazaar Apps ni adalah kita boleh beli barang daripada kampung direct. The idea was noble. Kita tak menafikan perkara tersebut. Namun, hari ini YB Chong Chen Jen, DAP, Ketua DAP Sarawak, merangkap Ketua PH Sarawak, telah mendedahkan bahawa ada masalah dengan DiBazaar Apps. Ada masalah dengan DiBazaar Apps. Rupanya ada masalah dengan DiBazaar Apps. Masalahnya apa, tuan-tuan? Stampin MP expressed concerns after DiBazaar Apps allegedly prevented users from withdrawing money to raise matter in Parliament. Rupanya DiBazaar Apps ini sudah ada masalah. Dan YB Chong Chen Jen hari ini mengeluarkan kenyataan bahawa kenyataan beliau menyentuh tentang bahawa apps tersebut bermasalah. Okey. Disebabkan apps itu bermasalah, Sarawak telah mengeluarkan bukan Sarawak Pay lah, Sains yang menjadi penaung kepada Sarawak Pay telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi, official statement, 28 Mac hari ini. In response to recent development concerning our company's collaboration with DiBazaar Sdn Bhd, we at Sarawak Information System Science and our subsidiary Silicon Net Technologies yang developkan Sarawak Pay feel it is necessary to address the concerns that have recently been raised by the members of our community. We understand the importance of transparency and wish to provide clarity regarding our involvement in this matter. The fact is, in April 2021, SIGN and SNT and DBSB entered into an agreement to collaborate on e-commerce business called DiBazaar. Malah SIGN ada 10% pegangan di dalam DiBazaar ini. SIGN was responsible for the provision of the application hosting services and technical support, whereas SNT, which is Silicon Net Technologies tadi, provided by SP Global sebagai exclusive payment gateway for the mobile application based e-commerce platform owned by DBSB atau DiBazaar. The aforementioned agreement was breached by DBSB by the third quarter of 2023. In September 23, SIGN divested its shares in DBSB and effectively terminated its provision in Sarawak Pay Global Payment Gateway to DBSB earlier this year. Pursuant to the termination of the agreement, henceforth SIGN and SNT no longer has any legal or financial obligation or any other form of involvement in association with DBSB. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam Sarawak Pay pun dia ada minta juga personal account, jangan dikata tak benar. Dan DiBazaar Digital Lifestyle App ini telah dilancarkan oleh Abang Joe di Wisma Bapak Malaysia, premier pada 2021. CM launch DiBazaar Apps. Namun begitu, setelah DiBazaar Apps ini collapse, dia kata dia telah breach of contract dan sebagainya, apa yang SIGN dan juga Silicon Net buat adalah mereka terus tarik diri, terus tak nak bertanggungjawab, sedangkan mereka yang provide support dan sistem serta payment gateway. So bila mereka provide sistem dan payment gateway, takkan diorang tak melihat bahawa this matter involve, pertama, ini announcement daripada premier. Ini bukan announcement daripada orang cikai-cikai, premier yang announce. Tak malulah muka premier tu nanti sebab dia yang announce, dia yang promote. Itu yang pertama. Yang kedua, takkanlah SIGN dan Sarawak Pay yang buat Sarawak Pay Silicon Net ni tak tahu bahawa dia melibatkan ramai penduduk dan rakyat Sarawak yang menggunakan sistem itu. Kawan saya kata hari itu, kita nak bayar housing loan, kita nak terima ni, kita nak bayar itu, semua kita pakai DiBazaar Apps antara lain. Sekarang ini isunya diorang tak boleh withdraw duit tu. Diorang tak boleh withdraw, dia stuck kat situ. No, tuan-tuan, internal issues itu hal, hantamlah diorang nak buat macam mana, itu hal diorang. Dan benda ini macam-macam di Sarawak ni duk bantai saya dengan Daniel Jenny kan. Dia kata kau tak tahu, kau tak pandai, kau tak teliti sistem. Kau tengok sekarang apa yang berlaku.
Kan? See what happen right now? Dan kita kata kalau itu, kita kata kenapa tak concern, kenapa tak fokus kepada ni masalah di dalam sistem yang dihadapi oleh apa orang kata di bazar ini. Sebaliknya dia duk attack padu. Saya kata bukan saya nak attack sangat di bazar atau Sarawak Pay ni, bagi saya okey je, Sarawak Pay okey. To be honest, saya kata pakailah Sarawak Pay. Sarawak Pay is okay. Saya promote pakai Sarawak Pay. Saya pun pakai Sarawak Pay. But if you want to attack padu, sebelum kita nak kata yang badan orang tu berlumpur, tengok dulu badan kita yang penuh dengan TAHI. Ini pepatah orang Sarawak ni dia sensitif sikit, aku cakap macam tu dia melenting. Kan? Tengoklah dulu kita dok kutuk orang lain, tangan kita yang bau tai. Betul tak? So, look at dalam rumah kita ni dulu macam mana? Sains sekarang ini dah denounce. Silicon net pun dah denounce. Oh, kami tak ada kena-mengena dengan di bazar. Habis rakyat yang stuck tu, yang percaya di bazar sebab endorsed by kerajaan negeri. Habis tu macam mana? Kan, habis yang tu macam mana? Macam mana nak settlekan benda ni? Takkan nak biarkan di bazar tu terkontang-kanting. Sama juga dengan isu rumah adik saya. Isu rumah adik saya itu, apa yang berlaku, kontraktor tu dah siap buat rumah tapi tak boleh dapat CF. Kenapa tak boleh dapat CF? Sebab kontraktor tak bayar a few hundred thousand kepada DBKU, Dewan Bandaraya Kuching Utara. Ada dia punya fees dia. So kita kata yang tu masalah kau dengan DBKU lah, lepaskanlah CF tu. Company tu dengan DBKU saman. Tapi apa kena mengena CF tu dengan bayaran dia? Dia bukan rumah tu tak siap atau rumah tu defect sampai tak boleh nak diduduki. Yang bayaran itu cerita lain, saman lah. Kadang-kadang saya tak faham lah tuan-tuan, kenapa sampai macam tu sekali. Bila saya bawa benda ini kepada YB Akmal, dia KPKT, YB Akmal kata masa dia jadi Timbalan Menteri KPKT, YB Akmal kata Semenanjung tidak boleh campur tangan dalam urusan perumahan Sarawak sebab Sarawak tidak sign akta tersebut. Jadi saya tak boleh bantulah. Dan saya hanya setakat boleh bantu apa yang saya boleh bantu. Okey, habis kat situ. Baik. Habis cerita Ustaz Wanji pula. Sebenarnya tuan-tuan, ni ceritalah. Ustaz Wanji, nanti esok Ustaz Wanji ceritakanlah tentang pembebasan beliau dan sebagainya secara detail. Semasa saya jumpa Ustaz Wanji, dia cerita kepada saya. Dia kata bahawa kita, apa orang kata, macam mana dia panjang cerita dia. Kisah dia daripada dia diletakkan di dalam sel ini, kemudian ada dengar hantu ke tidak. Ada banyaklah cerita-cerita mistik, semua ada lah cerita kisah-kisahnya. Tapi dia tak adalah dengar kan. Mungkin dia orang beriman tinggi kan. Compare dengan kita, awal dah kena kacau dengan benda-benda pelik kan. Tapi dalam pada itu, saya bertanya pada dia, Ustaz, sebelum wartawan Malaysia Kini tanya, saya tanya dulu, Ustaz, ada jumpa Najib tak? Ustaz Wanji kata, ada. Saya ada jumpa Najib, dia kata. Saya ada jumpa Najib dalam penjara. Siapa yang kata Najib tak dalam penjara tu tak betul lah. Najib memang ada dalam penjara, dia kata. Cuma, of course, Najib ada sel yang special. Yang tu saya tak pelik dan saya tak kisah. Dia ada special. Tetapi yang ni bukan special. Yang ni sangat special. Nah, sangat special itu sama ada saya boleh cerita atau tidak, itu terpulang Ustaz esok hari lah. Temu ramah saya dengan Ustaz esok hari. Sama Ustaz nak cerita atau tidak, itu terpulang pada Ustaz. Tetapi apa yang saya boleh kata, sangat special. Okey, kita dengar apa yang Ustaz Wanji, kita lihat, baca. Sebelum ini segelintir pihak menimbulkan spekulasi bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak sebenarnya tidak pun menjalani hukuman di penjara. Ini kerana menurut mereka tidak ada gambar yang dapat membuktikan perkara tersebut. Dia kata tak ada gambar pun. Maka kalau tak ada gambar, bermakna Najib tu sebenarnya tak dalam penjara lah. Dia mungkin dekat luar, dia kata mungkin dekat rumah dia dan sebagainya, mungkin. Itu semua kemungkinan-kemungkinan. Tetapi Ustaz Wanji mengesahkan tidak, betul beliau berada di dalam penjara dan apa orang kata, beliau menjalani hukuman seperti orang lain. Cuma bezanya, yang ni saya boleh ceritalah, bahawa dia nampak dia tidak memakai baju banduan, cuma taklah pakai kot. Dia pakai baju biasa saja, baju orang biasa. Sebagaimana Ustaz Wanji pakai baju banduan. Baik. Kita dengar interview Ustaz Wanji dengan wartawan. Najib ni kita bukan jumpa, kita nampak. Nampak. Sebab bila saya punya blok ni blok yang belakang sekali.
Jadi ada dekat dia punya kawasan Padang tu ada 2 blok. Lepas tu seberang Padang tu ada 1 blok yang lain. Jadi Najib duduk blok tu. Jadi bila peguam datang, kita pun boleh berjalan. Nampak lah. Macam tu je lah. Apa nak cakap? Cakap tak boleh. Jauh. Oh, Jauh. Tak boleh cakap. Nampak tapi nak cakap tak boleh. Jadi Ada selisih dengan Najib kan? ada. Macam mana dia nampak dia ni kan? Cukup ke, okey ke? Biasa saya nampak macam tu je. Kalian ada dia. Dan dia tak pakai baju banduan. Kita pakai baju banduan. Oh ya. Dia tak pakai. Dia pakai yang biasa. Macam kita duduk rumah-rumah macam tu lah. Bukan dia pakai kot, tak lah. Maksudnya dia pakai macam duduk kat rumah kita. Macam saya dekat dalam tu pakai baju banduan. Tapi dia dalam blok yang sama ke? Tak, blok yang lain. Kalau ada orang kata dia tidak berada dalam penjara tu, tak betul. Memang ada di penjara Kajang. Memang ada. Itu kesalahan orang. Sebenarnya memang ada. Memang hari-hari lah dia ada kat situ. Kecuali kalau dia ada urusan di luar, macam contoh kot mahkamah tu dia keluar. Macam tu. Cuma blok istimewa. Blok istimewa. Memang dia istimewa sangat. Bukan istimewa tapi istimewa sangat. Okay, bukan istimewa tapi istimewa sangat. Bukan setakat istimewa tuan-tuan. Istimewa lah sangat. Kenapa istimewa sangat? Yang tu nanti kalau Ustaz Wan Ji nak cerita, boleh cerita, dia ceritalah malam esok. Malam esok ada interview saya dengan Ustaz Wan Ji insya-Allah, dan kita akan bersiaran siaran langsung. Kita ada program di iftar esok, lepas tu kita ada program solat maghrib, tazkirah, dan solat isyak, tarawih. Kemudian kita ada live bersama dengan Ustaz Wan Ji, kisah di sebalik jeriji, kisah di sebalik jeriji malam esok insya-Allah. Kita akan bawakan eksklusif kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu cerita baru sikit. Dia banyak lagi cerita. Tu saya kata tadi, cerita Ustaz Wan Ji ni dia banyak cerita dia. Kisah bagaimana dia jumpa banduan jenis macam ni, orang tu cerita macam ni, orang ni tanya pasal Islam, dia belajar agama lain daripada orang ni, bagaimana dia menulis novel, dia menulis. Dan Ustaz Wan Ji dia berjaya menulis kumpulan hadis, 80 hadis 80 hadis dia berjaya tulis. Nah, dalam penjara ni ada beberapa perkara kita boleh minta. Antaranya pensel, kertas kita boleh minta, dan juga buku. Okey. Now, bagaimana dia tulis 80 hadis tu semua daripada ingatan dia saja, memori dia. So 80. Dan satu benda yang menarik yang dia ceritakan pada saya adalah bagaimana kalau tak kerana dia menulis itu, dia mungkin boleh jadi gila, tuan-tuan. Sebab penjara dia ni special. Dia bukan special macam Najib. Dia special, Najib ni lain. Dia ni special. Lain punya special. Yang ni banduan pun tak sanggup duduk dalam tu, tuan-tuan. Okay, saya tak nak reveal lebih-lebih. Malam esok ada live TikTok, ada live YouTube, Facebook, Twitter. Kita akan ceritakan secara detail mengenai perkara tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan, pastikan terus bersama dengan saya malam esok. Pukul berapa? Kita kira-kira 10.30 ke pukul 11. Tengok pukul apa kita selesai. Tapi mungkin 10.30, 11 macam tu kita akan selesaikan isu tersebut. Okay, last kali tuan-tuan, isu agro Kedah. Okay, Sanusi baru-baru ini telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa Kedah Agro itu bankrupt. Itu kesalahan pekerja 24 orang tak pandai cari duit. Sanusi mengatakan itu adalah tugas mereka cari duit. Work from home, aku tak cerita lagi ni. Yalah, dah kau yang suruh. Dia kata takkan kita nak ambil duit negeri bagi kepada Kedah Agro nak tutup utang apa semua. Siapa suruh ambil duit negeri? Kedah Agro ni bawa MBI, duit MBI lah. Kemudian ada seorang wanita telah mendedahkan. Seorang wanita ni mendedahkan, rupa-rupanya Sanusi telah misleading di dalam kenyataan beliau. Tapi sebelum itu kita dengar kenyataan Sanusi terlebih dahulu. Lepas tu mereka kata gaji Kedah Agro tak bayar. Saya nak jelaskan bahawa Kedah Agro ni syarikat. Saya mengetuai kerajaan. Duit kerajaan tak boleh guna bayar gaji syarikat. Tak boleh. Bukan payah pun nak jawab. Sebenarnya tipu, tuan-tuan. Ni saya terangkan. Ini satu penipuan. Dia kata Kedah Agro adalah sebuah syarikat. Betul? Dia kata saya ketua negeri. Betul? Takkan saya nak gunakan duit negeri untuk bayar duit syarikat. Yang tu salah. Kenapa?
Kedah Agro sebuah syarikat, betul. Dia adalah ketua negeri, betul. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia adalah pengurusi kepada MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah, yang juga merupakan, siapa dia? MBI ni adalah syarikat yang menjadi penaung ataupun parent kepada Kedah Agro. Kita bukannya nak minta supaya dia ambil duit kerajaan negeri dan bayar kepada Kedah Agro. Kita bukan minta macam tu. Bayar gaji 24 orang sampai 9 bulan tak ada boleh gaji. Kita kata MBI tu buat apa? Dan bila saya cek MBI Negeri Kedah, last audited report dia 2019, tuan-tuan. Dia tak ada audited report 2020, 2021, 2022, 2023 jauh sekali lah. Belum lagi kan? 23 sepatutnya dah. Sepatutnya dah dah masuk 24 dah. 23 mungkin tengah prepare. Tapi mana dia audited report 20, 20, 21 dan 22? Dalam website tak ada. Saya tak jumpa. Saya search, saya tak jumpa. So adakah MBI Negeri Kedah ini bermasalah sehingga tak mampu menjaga anak negeri? Dan menurut pegawai yang bekerja di di Kedah Agro, sebelum ini kalau lambat gaji pun sebulan. Ini 9 bulan. Dia nak salahkan 24 orang. Bos tu dia. Kedah Agro tu bawah dia. Takkan dia tak nak bertanggungjawab dalam isu Kedah Agro? Okay, kita dengar lagi. Duit kerajaan, duit orang ramai, duit pembayar cukai, cukai tanah, cukai apa ni. Saya tak boleh guna duit kerajaan bayar gaji orang kerja syarikat. Tak kira syarikat apa pun. Saya tak boleh guna duit tu bayar gaji orang main bola. Tak boleh. Ini dipanggil tata kelola. Yang mereka duk cakap tata kelola, bila kita buat, mereka marah. Tak boleh guna duit kerajaan, duit yang kita kutip daripada orang ramai, pergi bayar gaji syarikat yang tak ada dalam payroll kerajaan. Tak boleh. Belum pernah lagi sejak syarikat tu pinjam duit daripada kerajaan. Boleh. Bila jadi isu tu, saya bukan tahu. Dia hantar memorandum, baca-baca, oh tak dapat gaji. Lama-lama dia buat apa? Mereka work from home sejak bulan Ogos tahun sudah. Work from home. Macam mana nak dapat duit? Kerja pada rumah. Tapi Kedah Agro ni pertanian. Mana ada orang kerja pertanian duduk rumah? Mana ada orang kerja pertanian duduk rumah? Okey, kita tanya. Siapa yang bagi arahan kepada dia untuk kerja di rumah? Dia kata boleh buat pinjaman. Boleh buat pinjaman. Dari Kedah Agro boleh pinjam dari kerajaan negeri. Yang tu boleh. Tapi nak bagi tak boleh. Itu saya setuju. Saya tak menafikan. Soalan saya, dia adalah Menteri Besar Kerajaan Negeri. Dalam masa sama, dia juga adalah pengurusi kepada Menteri Besar Incorporated, sebuah syarikat yang di bawahnya Kedah Agro. Soalan kita, takkan kau dapat memorandum, oh tak bayar gaji. Habis kau buat apa? Kau adalah Menteri Besar sebuah negeri. Dalam masa sama, kau juga adalah pengurusi kepada, mungkin presiden, pengurusi, kepada sebuah syarikat. Dan tak boleh lepas tangan, tuan-tuan, dapat allowance. Ingat free ke? Dia jadi pengurusi ni free ke, tuan-tuan? Ingat tak isu Belfire ke apa dulu? Yang dia dapat daripada Kedah, salah satu syarikat Kedah. Itu perks dia sebagai chairman. Dapat kereta mewah. Kan perks dia sebagai chairman. Takkan chairman gaji ambil, kereta ambil, mewah semua ambil, tapi hal-hal pekerja tak nak ambil tahu. Oh, tak bayar gaji. Oh, kenapa kerja daripada rumah? Senang jawapan. So dia lupa ke bahawa sebenarnya siapa yang bertanggungjawab dalam isu sebegini? Dia lah yang bertanggungjawab. Dia nak tunding jari pada siapa? Dia nak tunding jari pada pekerja, decision maker. Siapa yang buat decision making? Siapa yang buat keputusan di dalam syarikat? Kita tanya, siapa buat keputusan? Yang 24 orang ni ke dia? Of course, dia sebagai orang paling tinggi, dia ada final say. Dia kata CEO is CEO. Yelah, CEO pun menjawab dengan dia. Tuan-tuan, saya nak tanya, CEO menjawab kepada siapa? Board jawab kepada siapa? Kepada parent company siapa punya? Dia lah. Nama pun MBI, Menteri Besar Incorporated.
Kan? Syarikat diperbadankan menteri besar. So, perempuan ini, ada seorang wanita ni, dia menulis satu artikel. Nama wanita ni Zuraini Abdul Ghani. Too much, dia kata 4 hari lepas. Waktu Kedah Agro Industries, hangpa nak buat Kedah Agro Group of Companies. Masa Kedah Agro Industries, hangpa nak buat Kedah Agro Group of Companies. Overhead tak sampai 20,000 sebulan. Disebabkan hampa disebabkan hampa jadi dekat 100,000 sebulan. Mula-mula Kedah Agro Company, Kedah Agro Industries ni 20,000 je dia punya overhead. Tapi sebab dia nak jadi besar kononnya, dia jadi 100,000. Kedah Agro ada income. Tapi MBI ambil Kedah Agro, ada staff, MBI curi staff. Hampa lantik CEO dari kalangan hampa yang asyik bazirkan duit rakyat. At last, staff pula yang salah. Mana tanggungjawab management? Takkan hang bodoh sangat. Staff 24 orang tu ada kuasa ke buat decision making. Dulu hang fitnah dan hasud almarhum Ustaz Azizan. Hari ni hang jatuhkan maruah staf Kedah Agro untuk tatapan satu dunia. Tahniah Sanusi. Mungkin hang menang kat sini, tapi aku yakin seburuk-buruk balasan sedang menanti. Cincin sakti hang akan mati. Kes tak dapat gaji ni bukan baru bulan ni. Dah lama. Tapi kenapa dari dulu tak tutup? Sebab masih ada ruang untuk berbagi habuan kan? Macam hang berbagi balak dulu. Balik Mekah, terajang orang begitu. Kalau staf tak report, mustahil hang nak tutup. Betul tak? Ni baru kes Kedah Agro. Macam mana dengan Kedah Tourism? Aku tak pernah nak maki orang kat FB, tapi hang ni betul-betul buat aku benci lah. Macam kata hang kat kawan-kawan aku tu, kepala bapak hang. Sebab dia kata benda lintah darah. So daripada situ, Sanusi pun komen. Tuan, Sanusi komen. Jumpa dah tukang reka cerita karut sejak berbelasan tahun. Ni saya share. Ni Sanusi komen. Dia bersembunyi di sebalik muka manis. Okey, jom tengok dia boleh pertahankan atau tidak tuduhan keterlaluan. See you in court. Sila duduk, jangan lari. Okey. Apa Zuraini jawab? Zuraini kata, belasan tahun tak sembunyi mana pun Sanusi oi. Dok guna akaun ni lah, bukan fake account. Hang baru sedar ke kewujudan akaun ni? Yang post ni Sanusi ke admin dia? Kan dia tanya, yang post ni Sanusi ke admin dia? Dia kata nak saman. Tak kentak, kita tak takut. See you in court. Dia berapa kali dah kata nak saman orang kan? Tapi saya menarik lah nak baca komen dekat bawah ni tuan-tuan. Siraj ni, Abu Siraj ni aku kenal dia. Sanusi elok dah. MB kami sempoi. Kalau ikut sejarah MB dengan Nini Siron masa kes Raptor yang MP Alustar beria pertahan dulu, Nini Siron diserang habis-habisan oleh penyokong MB. MB kami sempoi akhirnya di compound. Jadi kali ni aku nak tengok siapa yang kena. Moga Allah bagi terbaik buat puan dan keluarga. Seingat aku, anak arwah Ustaz Azizan pernah post di FB dan dedah kelakuan Sanusi semasa jadi set pol arwah dahulu. Yang tahu je tahu. Okey, yang lain semua membantai Sanusi lah. Orang Kedah tak nampak lagi, aku tak faham lah. So dalam masa yang sama tuan-tuan, UMNO mencabar Sanusi. Kan? UMNO cabar Sanusi. Sanusi dicabar saman wanita dedah salah takbir Kedah Agro. Datuk Seri Sanusi dicabar menyaman seorang wanita yang mendakwa berlaku kesalahan tadbir dalam Kedah Agro sehingga menyebabkan menanggung kerugian. Ketua Pemuda UMNO Datuk Saiful Azizi Zainul Abidin berkata Menteri Besar Kedah itu wajar memberi penjelasan berhubung dakwaan wanita. Baru-baru ini tular satu posting MBI telah mengambil untung Kedah Agro, MBI telah mengambil staf Kedah Agro dan MBI lantik ketua CEO dalam kalangan kroni MBI saja. Sanusi perlu jelaskan perkara ini. Saya cabar Sanusi untuk bawa orang yang tuduh itu ke mahkamah, berani kena benar, jangan nampak takut. Okey, alright. So kita dengar apa Sanusi. Tu nak suruh jawab kan? Kalau kita jawab apa teruk, lah susah jawab. Daripada 2016 lagi sudah bermasalah.
diberi teguran oleh Ketua Audit Negara 2017 zaman UMNO, zaman PN jadi kerajaan, dah dibuat teguran oleh Ketua Audit Negara. 2016 lagi dah guna duit MBI top up gaji, sampailah lari MBI duk bayar separuh. Saya kata apa buat kerja ni tak betul. Saya punya polisi, saya umum tahun 2020, mana-mana syarikat GLC yang tak berdaya maju, yang tak boleh menyumbang pada kerajaan, yang duduk depa tu isap darah kita, apa tutup. Dasar saya jelas. Soalan kita, kenapa daripada 2020 dia tak tutup? Gaji 9 bulan dah tak dapat. Itu soalan kita, kenapa pada masa itu dia tak tutup kedah agro ni? Dan kalau dia kata tahun 2017-16 audit report dah tegur, soalan kita, kenapa dia tak boleh baiki kedah agro ni? Katanya dia ni terpaling, hebat memerintah. Kalau hebat memerintah, takkan dia lagi teruk daripada UMNO. Sekurangnya UMNO dahulu menurut pekerja itu kalau tak dapat gaji pun sebulan je. Dia memerintah, gaji 9 bulan tak bayar, siapa lebih teruk? UMNO ke dia? Dan dia tunggu sampai tahun 2024 daripada 2020. Kenapa 2020 tu dia tak tutup? Kenapa pada masa tahun 2020 tu, pada masa itu dia tak tutup kedah agro ni ataupun syarikat termasuk kedah tourism? Why? Kenapa tunggu 4 tahun dah buat laporan sebagainya baru nak fikir nak tutup? Dah umum 2020 lagi. Government link company, tujuan dia menega, dia dapat projek pada kerajaan, dia dapat untung, dia pulang balik ke kerajaan, dia menyumbang balik. Tu tujuan GLC. Tak, mana ada macam tu. Mana ada GLC boleh bagi direct? Hei, kau ni. GLC dia investkan wang-wang kerajaan ni, dilaburkan balik, dapat keuntungan, antara lain adalah dia menjana pendapatan. Dia mewujudkan peluang pekerjaan. Dan dalam masa sama ada keuntungan. Keuntungan itu akan balik kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Itu tugas JLC. Dia basically, kerajaan ni mana boleh buat investment. So diwujudkanlah syarikat-syarikat ini. Macam kalau federal kita ada Khazanah, dulu 1MDB. Syarikat-syarikat ini yang diwujudkan inilah yang akan menghasilkan pulangan-pulangan yang akhirnya directly or indirectly daripada segi cukai, pendapatan dan sebagainya balik kepada kerajaan negeri. Dia bukan terus dapat untung bagi kerajaan negeri, bukan. Itu bukan tugas utama dia. Kalau ditubuhkan GLC, ada 30 orang duduk kerja dalam tu, makan ke darah, kerja, menyumbang tak pernah, tapi duk kikih apa lagi. Sepanjang-panjang dia wujud, dia duk kikih apa. Tu bukan GLC, tu lintah. Dan soalan kita, kalau mereka itu lintah, hang adalah bapa segala lintah. Sebab apa bapa segala lintah? Sebab anak-anak tu lintah. Tu datang arahan daripada siapa? Decision makernya hang. Engkau yang membuat keputusan. Engkau yang akan menentukan sama ada boleh ke tak boleh, pergi ke belakang, ke depan, bagaimana keputusan itu, decision dan sebagainya. Kalau mereka itu lintah, makan daripada duit MBI, jadi hang itu adalah bapa segala lintah. Apa bapak lintah? Kan? Bapak belut lain. Bapak segala lintah. Jadi, tuan-tuan, dia, kalau dia maki pekerja tu, dia sebenarnya jari dia tuning pada pekerja, 9 lagi balik kat dia. Syarikat tu bawah dia. Lainlah kalau dia maki syarikat bawah Anwar Ibrahim ke, bawah Rafizi Ramli ke, yang tu okeylah, bawah Saifuddin Nasution ke. Yalah, tak kena dengan dia. Ini syarikat dulu dia maki siapa? Dia maki Kerajaan Negeri Selangor punya syarikat kan. Bagi projek pada Vincent Tan. Kita tengok tuan-tuan sekarang ini. Siapa yang tak boleh nak berniaga? Siapa yang tak pandai nak manage? Tuan-tuan, dia kata saya nak jaga. Ni kita dengar sekejap lagi. Mana-mana GLC yang kesian nak tutup, takut orang hilang kerja. Syarikat tu sendiri kena jana pendapatan, kena ketua kerajaan. Duit kerajaan tak boleh bayar apa. Tolong 24 ni saya khianat satu negeri Kedah punya amanah. Kerana 24 orang. Ni amanah orang ramai. Kalau 24 orang hang tak boleh jaga, macam mana hang nak jaga 2.2 juta orang?
Kalau 24 orang ni pun hang tak boleh jaga, tak boleh bagi makan, erti kata gaji, macam mana hang nak jaga 2.2 juta orang? Sebab itu projek-projek yang hang bawa semua melingkup. Daripada Litar Lumba, airport, lepas tu loji rawatan air 44 tak boleh jalan. Sekarang ini Kedah menghadapi masalah air. Dekat Langkawi itu, Langkah Suka ni nak buat Widat Langkah Suka. Lepas tu nak buat Litar test. Semua tak jalan, semua tak jadi. Dengan masalah RE, dapat Kedah, orang kata Kedah Darul Aman. Ada yang kata Kedah Darul Aman ni adalah sebuah syarikat swasta. Betul, tapi pengurusi Kedah Darul Aman siapa? Yang dilantik sebagai CEO pada Kedah Darul Aman tu pada masa itu adalah bekas calon PAS Kedah. Rasuah, tuan-tuan. Jangan korang gunakan alasan, dia pakai kopiah, cakap Islam, therefore dia tak rasuah. Jangan, saya tak menuduh Sanusi ni rasuah. Tetapi kita tengok bagaimana sekarang ini tuduhan demi tuduhan, dakwaan demi dakwaan. Dan kita tahu cerita sebenarnya, tuan-tuan. Saya tahu cerita masa dengan arwah Ustaz Zizan dulu. Saya tahu cerita tu sebab masa tu kan kami dalam Pakatan Rakyat. Kita tahu cerita Sanusi ni, kita tahu cerita dalam Kelambu. Kita tahu dia kena scam pasal investment balak di Papua New Guinea. Ni saya buka cerita ni. Sebab orang yang dia saman tu ada kontak saya menceritakan tentang perkara tersebut. Kalau Google jumpalah. Kena scam. Dia ni asyik kena scam je dia ni. Dia mudah percaya kat orang ni. Sebab tu Sanusi lain kali rambut tu pacak. Jangan belah tengah. Kalau belah tengah ni mudah orang tipu. Boleh? Rambut tu pacak. Buat macam hawk sikit, macam macam pang kan. Kalau belah tengah ni orang mudah tipu, tahu tak? Okay? Right, kesian ada orang Kedah ada menteri besar macam ni, tuan-tuan. Kesian ni nak raya kan, air tak ada, dengan cuaca panas ni, tahulah. Kesian kan? Kesian, tuan-tuan. Itulah kita berharap insya-Allah semoga orang kata diberikanlah hidayah kepada rakyat negeri Kedah. Kan, diberikan hidayah kepada rakyat negeri Kedah, kita kata, supaya menerima, terima kasih yang ni, kan, supaya nampak sebenarnya apa yang berlaku. Keadaan kita sekarang ni, keadaan negeri Kedah sekarang ni sebenarnya apa. Kita harap sedemikian. So penting sebenarnya kita mempunyai pandangan atau pendapat yang kritikal, very critical dalam usaha kita, dalam kita nak jadi sebagai rakyat Malaysia yang berfikir ni perlu. Sebab itu saya akan menganjurkan insya-Allah satu critical thinking class, untuk satu hari punya program RM250 pada bulan Julai, 27 hari bulan Julai. Ini saya punya poster ni. Tuan-tuan boleh kontak admin saya, Ana 2619418. Dekat sini nanti tuan-tuan boleh register. Saya galakkan budak-budak muda untuk pergi kritikal. Yang tak berapa muda pun tak apa, tapi biar kita bawa yang muda-muda ni. Dan diskaun 10% kepada pelajar kalau anda boleh tunjuk kad matrix atau kad pelajar yang masih aktif. 10% saya bagi kepada pelajar. InsyaAllah pada 27 hari bulan Julai. Limited place hanya untuk 40 orang. Kenapa critical ni penting? Critical thinking, saya nampak bahawa rakyat kita ni, dia kadang bukan tak pandai. Sanusi ni bukan tak pandai, tuan-tuan. Saya rasa dia ada degree kan. Tapi ada degree je tak cukup. Kalau asyik kena scam je kerja dia. Kan? Asyik kena scam je kerja dia. Tu dia. Tak apalah. Alright lah, tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat handai, kawan-kawan, sahabat tawalan yang menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter dan juga di TikTok. Terima kasih kerana bersama dengan saya, insyaAllah. Malam esok janji temu kita dengan Ustaz Wan G eksklusif live bersama Iswardi Murni, kisah di sebalik jeriji. Kita jumpa malam esok. Sekian, selamat malam, selamat istirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalam.